Penggunaan rokok elektronik atau vape sering dilihat sebagai trend atau gaya hidup dalam bersosial. Malah penggunaannya dalam kalangan pelajar sekolah ketika ini dilihat amat membimbangkan. Tahun lalu terdapat laporan menyatakan kira-kira 300,000 pelajar sekolah di seluruh negara terjebak dengan penggunaan vape. Dari jumlah itu, 250,000 adalah pelajar lelaki, manakala bakinya adalah pelajar perempuan. Kesannya bukan sahaja ke atas kesihatan fizikal, namun ia turut menjejaskan kesihatan mental. Dan itu yang akan kita kupas dalam topik minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam program Topik bersama saya Khairi Hazwan untuk minggu ini. Dan bagi membincangkan isu mengenai vape dalam kalangan pelajar, saya perkenalkan tetamu kami di studio iaitu merupakan Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM iaitu Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hazwan dan juga Didik TV kerana menjemput. Ya, terima kasih juga pada Prof yang sama-sama meluangkan masa bersama dengan kami di topik pada malam ini. Dan kita nak terus ke soalan yang pertama ni Prof. Yang mana secara ringkasnya Prof, apakah beza antara vape dan juga rokok, dan juga kita nak tahu jugalah apa sebenarnya yang terkandung dalam vape ni yang dikatakan sampai boleh menjejaskan kesihatan ni. Prof, silakan. Banyak kekeliruan sebab ramai orang menganggap bahawa vape ni selamat. Sebenarnya vape ni adalah satu yang tidak digalakkan juga. Beza dia dengan rokok tembakau atau rokok konvensional, kita panggil konvensional sebab ini yang biasa orang gunakan, tradisional. Ialah rokok ni mengandungi tembakau, dan tembakau ni yang kita akan bakar. Bila kita bakar tu dia menghasilkan tar dan juga beberapa kimia-kimia lain lah yang terkandung di dalam tembakau dan juga pintalan rokok itu. Tetapi bila kita katakan vape atau kita akan nyatakan sebagai e-cigarette, selalunya dia mengandungi nikotin. Dia tidak ada tembakau tu, dia ada nikotin dalam bentuk jus selalunya. Kadang-kadang ada juga yang vape tidak ada nikotin tetapi dia mengandungi kimia-kimia lain di dalam itu. Dia bentuk cecair, kita panggil sebagai e-jus, dan ini wasap ini ataupun asap aerosol ni yang kita sedut ni masuk dalam paru-paru. So ada beza antara tembakau biasa yang digunakan dalam rokok dan juga vape, iaitu menggunakan cecair yang mengandungi nikotin, tidak ada tembakau itu sendiri. Ya, tapi maksudnya kedua-duanya memang membahayakan kesihatan lah. Ya, berdua-dua membahayakan kesihatan. Cuma ialah ada kajian-kajian menunjukkan pemberat dia berbeza dan sebagainya. Sebab kita tahu bahawa rokok ini berbahaya, dia mengandungi tar bila kita bakar, dan kita boleh dapat kesan dia pada gigi. Kalau orang tu merokok yang berat, kita boleh bau kesan dia pada paru dan sebagainya. Tapi bila di dalam vape atau e-cigarette ni, dia mengandungi kimia-kimia yang mempunyai bau yang lebih harum atau manis. Ini yang menyebabkan kita remaja kita lebih minat, kononnya lebih bersih lah. Tapi still it's not good. Dalam bahan vape ni masalahnya dia ada mengandungi kimia. So kimia-kimia ni yang kita masukkan dalam paru-paru. Jadi kimia ni bila masuk dalam paru-paru sebenarnya tak boleh ada kimia. Dia patut ada udara saja, udara bersih. Tapi bila kita sedut dalam paru-paru, so kimia-kimia ini dia akan berinteraksi dengan sel-sel paru-paru kita dan menyebabkan kerosakan. Jadi itu yang kita nak halang. Antara kimia-kimia yang biasa kita dapat ialah PEG atau PG, propylene glycol, propylene ethyl glycol, glycerin. Jadi itu antara bahan-bahan yang di dalam e-juice ataupun jus dalam cecair dalam vape itu. Jadi ini yang boleh bertukar, dia boleh bertukar kepada formaldehyde, acetaldehyde, dan bahan-bahan kimia ini akan merosakkan paru-paru. Jadi kita kalau boleh, kita tak naklah remaja kita terdedah kepada benda-benda ini. Ya, baik, itu antara kesannya dalam organ dalaman kita. Cuma dari sudut emosi, tekanan kepada ataupun kesan kepada gangguan psikologi seperti kemurungan, kebimbangan dan sebagainya. Macam mana Prof? Kalau kita lihat di zaman sekarang lah, Cik Hazwan, kita tengok actually tekanan mental atau emosi ni berlaku di dalam semua kalangan umur lah. Dia boleh bermula daripada zaman kita remaja, malahan sekolah rendah lagi. Jadi itu sebenarnya merunsingkan semua orang, termasuk pakar-pakar kita dan sebagainya, sebab itu menunjukkan bahawa risiko remaja kita ni sangat terdedah kepada masalah stres, kemurungan, depression, anxiety dan juga stres. Bila mereka mempunyai masalah-masalah ini, salah satu outlet yang mereka gunakan ialah bila mereka menggunakan vape itu. Jadi dia menggunakan vape sebagai satu outlet untuk mengurangkan atau untuk reduce. Jadi which in the end dia tidak juga menyelesaikan masalah tu. Jadi kena hati-hati. Beberapa kajian antaranya kajian yang saya lakukan sendiri di kalangan remaja-remaja di universiti, kita lihat bahawa ramai yang menggunakan vape ini selalu dia akan menggunakan sekali dengan rokok tembakau.
Oh, disekalikan? Ya, dan kita panggil itu sebagai pengguna dua ataupun dual user lah, sebab dia gunakan rokok tapi dia menggunakan vape juga. Jadi in a way dia terdedah kepada tembakau dalam rokok, dia juga terdedah kepada nikotin yang dalam vape tu. Jadi dia menyebabkan lebih bahaya. Jadi kesan kesihatan selalu dia ada kesan kesihatan yang lebih. Selalunya mereka mempunyai lebih daripada 2 simptom. Maknanya dia pening kepala, kadang-kadang ada batuk, perkara-perkara yang kita tak pasti ini adalah berkait pasal vape saja atau pasal dia dah terdedah kepada rokok yang lama. Ya. Jadi selalunya bila kita buat saringan DAS, kita panggil DAS tu, maknanya kita nak tengok kemurungan psikologi dan sebagainya. Mereka mempunyai simptom-simptom yang stres atau anxiety ni. Jadi dan bermakna kita faham bahawa penggunaan rokok dan juga vape ni digunakan sebagai satu outlet untuk mengurangkan masalah mental atau masalah risiko mental yang mereka hadapi. Dan ini menyedihkan sebab kita risaulah keadaan remaja kita sekarang. Betul. Baik, itu antara kesan-kesannya dari sudut psikologi dan juga kehidupan para remaja kita sekarang. Betul. Baik, Prof, kita sebelum kita ke soalan yang seterusnya, Prof, apa kata kita ikuti dulu apa pendapat orang ramai? Jadi dalam situasi seperti ini, pada pendapat saya kita seharusnya berbalik kepada perkara yang paling asas sekali, iaitu kawalan oleh ibu bapa di rumah sendiri. Saya percaya mana ada ibu bapa yang mahukan anak mereka mula merokok, isap vape dan sebagainya. Tapi bukan sekadar nasihat, tapi pantaulah dengan teliti apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka, bukan sekadar di rumah tetapi di luar rumah bersama dengan rakan-rakan. Ada juga satu situasi di mana ada segelintir bapa yang menyuruh anak mereka keluar ke kedai membelikan rokok ataupun cecair vape untuk digunakan oleh bapa mereka di rumah. Dan ini sememangnya satu kesalahan untuk penjual yang menjual bahan ini kepada remaja di bawah umur, dan kesalahan juga kepada bapa yang seumpamanya menggalakkan anak-anak mereka untuk mencuba menghisap vape ataupun rokok satu hari nanti. Penggunaan vape dalam kalangan remaja ni something yang kita kata ialah trendy kan. Budak-budak zaman sekarang ni diikut trend, diikut aliran masa. Dan bukan benda yang luar biasa lah. Saya pun doktor yang kerja dekat klinik kesihatan, ramai pelajar-pelajar muda-muda, kadang-kadang umur 13 pun dah start ambil vape. Dan saya rasa ni pengaruh yang sangat tak baik, especially untuk start umur muda-muda macam ni kan. Vape tu sendiri pun sama je dengan rokok sebenarnya. Sebagai ibu bapa, kita harus lebihlah memberikan sedikit tumpuan kepada anak kita, walaupun sesibuk mana kita kena tahu duit yang kita bagi kepada anak kita itu di mana hasilnya, apa yang mereka buat dengan duit itu. Jangan hanya kita bagi lepas tu kita lepaskan saja tanpa kita mengambil tahu lepas tu, asalkan kita dah jalankan tanggungjawab kita sebagai parents. Misalnya jangan kerana sebelum anak kita lebih tersasar jauh, sebelum anak kita tidak tahu mana perginya benda yang baik, benda yang berfaedah atau tidak berfaedah. Baik, kembali kita pada waktu ini, dan Prof, ada yang beranggapan penggunaan vape ini merupakan jalan terbaik untuk berhenti merokok. Jadi mungkin Prof ada pandangan Prof untuk hal ni. Ya, sebenarnya betul Hazwan, beberapa cadangan daripada beberapa pembekal lah yang mengatakan bahawa vape ini ialah satu alternatif untuk mereka berhenti merokok. Memang sudah ada kajian yang menunjukkan bahawa boleh digunakan, tetapi sebenarnya tidak ada kajian berpanjangan yang konkret yang menyatakan bahawa vape ini boleh digunakan untuk berhenti merokok. Tetapi ada beberapa kajian menyatakan bahawa vape ini dianggap lebih selamat. Lebih selamat ni bukan kata dia memang totally selamat, tapi bermaksud dari segi kebakaran nikotin, karsinogen dan sebagainya, dia dianggap sebagai lebih selamat daripada rokok tembakau yang konvensional yang ada tar dan sebagainya itu. Jadi ini digunakan oleh beberapa negara tertentu. Contohnya yang kita nampak yang berjaya mungkin UK saja yang menggunakan vape sebagai terapi untuk berhenti merokok. Jadi kalau di Malaysia kita tidak dapat apa-apa kajian yang mengatakan vape ini boleh terbukti sebagai terapi berhenti merokok. Walaupun demikian, ada kajian-kajian daripada UK especially, United Kingdom, mengatakan bahawa jika vape ini digunakan sebagai terapi, dia perlulah diselaraskan juga dengan psikologi. Bermakna perlu ada kaunseling, masih perlu ubat untuk berhenti terapi, perlu ada jumpakan kaunselor dan sebagainya untuk mereka berhenti merokok secara efektif. Ingat ya rakan-rakan ataupun siapa-siapa yang menonton ini, bahawa vape ini tidak selamat totally 100%. Dan sebanyakkan orang beranggapan bahawa vape ni totally selamat. Dia pun ada kesan samping. Dia pun ada kesan karsinogen. Dia pun ada kesan aerosol sebagai second hand aerosol. Macam kita rokok, kita cakap second hand smoke. Jadi vape juga mempunyai kesan yang sama. Tetapi untuk berhenti merokok tu tidak ada kajian konkret yang menyatakan dia dengan sendirinya boleh menyebabkan berhenti merokok. Jadi kita risau part tu. Jadi yang kita lebih risau ialah jika seorang tu tidak merokok, dia pula mencuba vape.
Maknanya dia tak rokok, dia tak ada apa-apa, tapi dia nak mencuba vape. Kononnya mungkin adalah orang cakap vape ni bagus, bau wangi. Sebab dia macam-macam perisa kan. So dia kata, okay, why don't I try vape? So dia pun try vape. Jadi masalahnya kadang-kadang vape tu walaupun dijual sebagai tidak ada nikotin, kadang-kadang ada beberapa pengeluar ni yang tidak baiklah, tidak beretika, mencampurkan juga nikotin. Jadi bila ada nikotin, dia menyebabkan addiction. Okey. Tanpa pengetahuan remaja itu, dia telah menghisap nikotin dalam vape tu dan dia telah addicted dengan nikotin. Dia akan berterusan untuk dapatkan vape tu dan in the end dia pula pergi ke tembakau pula. Boleh nak beza tak Prof antara yang ada nikotin ataupun yang tak mengandungi nikotin, Prof? Okey, sepatutnya di dalam tiap-tiap e-juice tu ataupun jus liquid yang dimasukkan tu, dia ada label. Dalam label tu sepatutnya ditulis kepekatan nikotin yang di dalam jus tu. Sebab dia ada yang kosong nikotin, maknanya tak ada langsung nikotin, dia cuma ada perisa lah sebagainya dan tak ada nikotin. Ada juga yang ada dos nikotin dalam kepekatan yang berbeza-beza, maknanya dos yang light, dia macam rokok lah, dia daripada light sampai tinggi sikit sampai yang ekstrim. Jadi sepatutnya kepekatan ini ditulis di e-juice dan sepatutnya pembeli yang membeli vape, kononnya vape dan juga e-juice ni, mereka memerhatikan dos nikotin yang mereka gunakan. Isu dia sekarang, especially pada remaja lah, dia tak prihatin part tu dan sebagai mak bapak, saya bukan salahkan totally lah. Kita anggap macam, oh ni vape, tak ada apa, ni bukan rokok, ni vape je, boleh. Atau kita tak ambil perhatiannya. Jadi masalahnya anak you boleh ketagih kepada nikotin ni. Jadi kalau boleh, jika tidak ada masalah apa-apa atau mereka bukan perokok, jangan benarkan mereka vape. Okay. Vape is not for everybody and it's not for children, especially adolescents. That is the end point. Tetapi dalam orang yang memang perokok tegar, mereka ada kemungkinan yang kajian-kajian menunjukkan mereka boleh combine atau menggunakan vape untuk berhenti merokok. Tetapi macam saya nyatakan tadi, tidak ada actually data kajian yang konkret mengatakan itu berlaku di Malaysia. Dan cuma ada beberapa 1-2 je kajian yang nyatakan itu di luar negara. Beza vape daripada luar negara dengan vape di Malaysia, kita tidak ada penguasaan, walaupun ada penguasaan, tetapi masih lagi orang purchase vape-vape yang tepi jalan yang dijual oleh retailer yang mungkin tidak begitu beretika. Online lagi kan. Online jadi bila online ni semua kita ragu apa actually kandungan dalam e-juice tu. Dia beza dengan UK, dia nak masuk tu sangat-sangat ketat dia ada banyak peraturan. Jadi in the end bila dia masuk tu, dos dia dapat tahu dan kita tak boleh temper. Maknanya kita tak boleh ubah, tambah flavor ni, kepekatan nikotin kita boleh inject dos-dos tertentu yang berlaku di Malaysia. Jadi beza jadi cuma hanya beberapa negara saja menunjukkan berjayanya menggunakan vape untuk berhenti merokok dan itu tidak dapat di Malaysia lah. Ya, baik. Apa pun Prof, yang penting ibu bapa perlu pantau anak-anak daripada mengambil vape sebarangan, okey? Dan kita nak berhenti rehat seketika dulu Prof. Kita tenang-tenang dulu. Anda semua pun jangan kita berhenti rehat pun pergi hisap vape, jangan Kita kembali selepas ini. Kembali dalam topik bersama saya Khairi Hazwan dan juga Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Baik Prof, untuk soalan yang seterusnya, bukan saja saya tapi ramai juga mereka yang berada di luar sana tu nak tahu jugalah apa kesan vape ini ke atas komuniti sosial dan juga pengambilan vape dalam budaya lepak beramai-ramai. Yalah, bila dah duduk dalam satu kawasan tu, satu komuniti, kawan-kawan tu semua memang kalau mereka jenis yang suka isap vape memang akan berkumpul sama-sama lah kan, macam-macam bau ada. Lepas tu ada pada satu tahap tu pula dinampak ataupun dilihat seperti mengganggu pula komuniti ataupun ketenteraman awam. Jadi mungkin Prof ada penjelasan.
pada rakan-rakan pendengar lah dan juga especially pada remaja dan juga ibu bapa lah bila kita community vape ni, saya faham kadang-kadang mereka menggunakan ni sebagai satu alert tapi in the end kita kena pastikan kalau menggunakan vape, satu dapat e-juice ataupun vape itu daripada retailer yang betul, bermakna kita tahu kandungan dia. Sebab dalam setengah-setengah kawasan atau setengah-setengah kajian menunjukkan bahawa walaupun e-juice itu tidak mengandungi nikotin, kadang-kadang dia boleh masuk dengan dadah sekali. Dan ini contohnya ganja atau weed. Contohnya kematian yang berlaku di US pada tahun 2019. Ada lebih kurang dalam 49 kes kematian dan 2,900 lebih kurang orang yang sakit akibat vape pada tahap itu ialah kerana mereka menggunakan vape. Dan pada yang telah mati itu, mereka melakukan postmortem, mereka mendapati bahawa kandungan cecair vape itu telah mengandungi dicampur atau ditambah dengan minyak ganja. Dan minyak ganja ini pula untuk melarutkannya dan juga perasanya, dia bukan perasa lah, dia untuk melarutkan tu selain daripada mentol, perasa dan sebagainya tu, dia ada vitamin E, vitamin E asetat. Jadi vitamin E asetat ni selalu orang perempuan pakai untuk muka, untuk parut dan vitamin E asetat. Jadi vitamin E asetat ni bila dibuat postmortem maknanya dan dia ambil cecair daripada paru-paru yang dah meninggal ni, mereka melihat bahawa salur-salur paru-paru tu dia jadi rosak. Dia seperti chemical burn, kebakaran kimia akibat daripada vape dan juga campur dengan minyak ganja ni, campur dengan vitamin E tu. Koktail tu menyebabkan kematian, sampai kematian. Dan kejadian itu hanya berlaku secara spesifik ni di US. That was back in 2019. Malaysia memang ada lagi setakat ni? Malaysia tidak ada kes, kita panggil itu sebagai E-Valley. E-Valley, electronic cigarette punya associated lung illness lah. Di Malaysia tidak ada berlaku di situ. In fact, di seluruh negara lain pun tidak ada yang kes E-Valley ini. Tetapi contohnya di UK, macam saya cakap tadi, penggunaan vape ni sangat ketat. Maknanya nak masuk tu bukan you boleh masuk vape jual tepi-tepi pasar raya, saringan dia mesti berlabel sangat ini. Dan antara pengimport terbesar kepada UK ialah Malaysia. Malaysia. Dan dia penguasaan ni sangat-sangat ketat. Maknanya you mesti ni saringan tu, liquid tu disaring, pastikan dia punya kimia dan sebagainya. Jadi bila kita gunakan, balik kepada soalan tadi, bila kita gunakan secara mass ni, kita takut masalahnya bukan saja vape dalam tu, tapi oleh kerana kita terikut-ikut, kita campur dengan benda lain. Jadi bila pencampuran tu berlaku, ada tainting, kita takut juga bahan-bahan lain ni, contohnya fungus boleh berlaku, mikrob macam contohnya bakteria, kuman dan sebagainya. Ini banyak. Jadi in the end, bila orang tu menghisap vape yang dianggap selamat, dia sebenarnya telah menghisap juga kuman-kuman masuk dalam paru-paru dia. Especially kalau dia telah campur-campur sendiri. Ini kata backdoor punya industri ni. Kadang-kadang dia campur-campur sendiri, perasa tu bagi kick lah apa semua. Throat dia bagi throat kick tu sedap dan sebagainya. In the end, dia boleh masukkan fungus, dia masukkan mikrob dalam paru-paru. Ini bahayalah. Sebab in the end, you boleh collapse. You boleh meninggal, paru-paru masuk dalam ni, rosak dan sebagainya. Lagi bila time COVID ini, saya sentuh sikit pasal time COVID ni, Hazwan. Saya rasa ni time COVID ni time yang sesuai untuk berhenti. Sebab COVID ni, dia merosakkan paru-paru secara umum lah. Kan, of course, dia boleh merosakkan benda lain. Tapi dia secara umum dia target paru-paru, respiratory. Dan juga bila vape ni, you juga merosakkan paru-paru. So in the end, you akan dapat dua penyakit yang in the end kesan dia akan duplicate. You na'udzubillah, you dapat COVID dan you dapat penyakit akibat vape. Jadi kalau boleh berhentilah waktu ini. Dan jika especially masa time PKP hari itu, kita duduk dalam kawasan rumah yang kecil. Sambil itulah kalau kita nak merokok, sambil itulah kita nak vape, rumah kita ada situ, adik-beradik kita ada situ, time itulah kita nak vape. Dia orang semua dapat kesan samping daripada situ. Jadi kita kena fikirlah, hormati orang lain. Sekarang ni ada Akta Kawalan Tembakau, kita tak boleh merokok di kawasan restoran. Baru ni saya tengok dalam paper, kita masih merokok di dalam restoran. Tak takut, betul-betul lah Kementerian Kesihatan sibuk dengan COVID. Jadi tak ada kesedaran lagi lah. Jadi kalau boleh janganlah, fikirkanlah orang lain. Nanti bila orang cakap say no tu merokok, nanti you marah kan, nanti you bergaduh. Jadi kalau boleh janganlah, elakkanlah. Kita kena ada perasaan tanggungjawab tu kepada orang lain. Betul. Maksudnya bahaya vape ni bukan saja pada diri orang yang mengisap, tetapi juga pada orang sekeliling tu jugalah Ya, betul. Okey, baik Prof, kita nak ikuti lagi pendapat orang ramai sebelum kita seterusnya dengan kupasan yang selanjutnya, Prof. Bagi pendapat saya, untuk adik-adik di luar sana, focus on achieving your dreams, fokus pada pembelajaran, always keep yourself positive, keep your circle and give the vibe of positive kepada kawan-kawan awak, to the whole family, and jangan biarkan vape ni sebagai satu normalisasi untuk diri sendiri. Always keep your circle clean dan
fokus untuk masa hadapan. Kalau kita tengok sekarang ni kan, ramai adik-adik kita yang masih lagi bersekolah tapi mereka dewasa sebelum usia mereka. Mereka nak melalui zaman-zaman kedewasaan dengan ada vape sendiri, dengan orang kata social life mereka dan sebagainya. Itulah yang boleh saya katakan untuk sekarang ni, fokus dulu mana yang perlu dalam pembelajaran anda, dan juga bila kita dah habis sekolah nanti barulah kita ada kepuasan untuk kita buat apa saja yang kita suka. Enjoy dulu zaman sekolah tu, nanti rugi. Kepada rakan-rakan serta anak muda di luar sana, saya ingin berpesan saling mengingati bahawa kita perlu sedar tentang penjagaan dan pengurusan kewangan kita. Daripada kita melabur atau membazirkan duit kita membeli barang-barang yang tidak berfaedah, lebih baik kita membeli bahan-bahan rujukan. Contohnya buku. Bila kita baca buku, kita dapat ilmu, dan ilmu itu kita boleh guna untuk jangka masa yang panjang. Sebaliknya, bila kita gunakan kewangan kita untuk membeli barang-barang yang tidak berfaedah, contohnya seperti rokok, vape atau sebaliknya, kita akan rasa bahagia untuk ketika itu sahaja. Jadi, daripada kita melabur duit kita untuk membeli barang-barang yang tidak berfaedah, lebih baik kita menyimpan. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami pada waktu ini. Dan Prof, melihat kepada kekerapan vape yang penggunaan vape ni, terutama bagi mereka yang mungkin dah ketagihan dengan vape ni, Prof, berapa agaknya kebiasaannya kos yang dikeluarkan untuk membeli vape ni, dan juga komitmen sebab dia pun kena tukar dia punya cecair dalaman, dia ada servis juga dia, Prof. Ya, betul. Jadi macam mana, Prof? Betul. Okey, saya ambil comparison lah antara rokok tradisional atau rokok sigaret kotak dan juga rokok tembakau lah. Memang secara umumnya dianggap rokok tembakau ini sebenarnya lebih mahal, banyak kali ganda berbanding dengan rokok vape. Ini adalah antara satu sebab kenapa orang vape ialah supaya untuk selain kononnya untuk berhenti merokok, tapi in the end dia nak kurangkan kos daripada beli rokok tu. Dia beli pula cartridge, dia beli pula e-juice which is vape lah. So dari segi kos tu, kalau you beli cartridge, saya bukan vapor, saya pun tak tahulah harga dia, tapi kalau ikut daripada pasaran ada yang memberi pendapat, dia tengok pada brand dan juga kualiti cartridge tu. Yang paling mahal mungkin dalam 100 lebih ada, yang paling murah mungkin dalam 80 lebih cartridge. Tapi in the end dia kena tambah lagi dia punya e-juice tu dalam tu lah. So e-juice pun ada range prices dia, sama ada kecil atau besar. Daripada RM8 boleh sampai RM60 satu e-juice tu, dan dia selalu akan gunakan dalam masa lebih kurang katalah 60 ml tu, mungkin dia akan gunakan dalam masa seminggu. So in the end definitely memang dari segi bandingan tembakau dia akan lebih murah. Maknanya in the end satu bulan you just use about maybe 100 plus saja kos. Kena spend untuk vape saja. Tapi kalau bandingkan kalau you perokok tembakau yang tegar, 2 kotak katalah untuk 2 hari, katalah atau 1 kotak sehari, berbanyak kan beza dia. Tapi saya nyatakanlah siapa yang penghidap rokok dan juga yang penghidap vape yang tegar ni dapatkanlah rawatan. Kita ada banyak klinik MQuid, kita ada banyak juga klinik-klinik berhenti merokok, kita ada nicotine replacement therapy, contohnya patch dan sebagainya yang boleh dapatkan rawatan. Janganlah berserah saja kepada vape. So in the end nanti masalahnya awak tak berhenti vape, awak dua-dua pula nanti. Rokok pun pakai, vape pun pakai. Letih lah macam tu. Dua-dua dia jalan juga. Dua-dua jalan. Itu bahayalah. Okey, baik Prof. Apapun kita nak berhenti rehat dulu, Prof. Kita masih lagi akan bincangkan topik tentang vape di kalangan para remaja ni, Prof. Apapun kita berehat seketika, ada semua jangan ke mana-mana. Prof, mungkin sila minum, Prof. Kembali bersama kami dalam program topik untuk malam ini, dan kita ke soalan terakhir ya, Prof. Mungkin kita nak tahu jugalah cara-cara terbaik ataupun tips-tips yang mungkin Prof boleh kongsikan untuk kita berhenti daripada mengisap vape ni, dan mungkin ada apa sokongan yang terbaik untuk para ibu bapa dan juga guru-guru ataupun pihak penguasaan untuk yang boleh mereka lakukan supaya para remaja ni berhenti daripada mengisap vape. Okey. Pertama sekali jangan mula. Jangan mula. Jangan mula. Bila you dah mula, nanti you dah start addicted, susah sebab bila addiction,
atau ketagihan, dia lain daripada hanya keinginan ni. Dia ada mempunyai kesan fiziologi. Maknanya bila you tak dapat benda tu, you rasa terketar-ketar, berpeluh, you rasa cemas, you perlukan benda tu secara fizikal. Itu dia dah ketagihan. Jadi sebelum tagih, jangan mula. Tapi untuk mereka yang telah ketagih tu, seperti saya nyatakan tadi, kita ada klinik-klinik berhenti merokok, kita ada nikotin replacement therapy yang boleh digunakan untuk berhenti merokok. Kena ada kekuatan mental. Ini nak bulan puasa dah dekat ni, kalau you boleh masa time puasa berhenti merokok ataupun vape. Ini kan lagi kalau bulan tak puasa kan. Jadi kalau boleh gunakan kekuatan mental, fikir anak-anak atau fikir keluarga supaya kita mental kita kuat. Dan juga peranan ibu bapa dan sebagainya, perhatikan anak-anak. Kadang-kadang sebab sekarang ni macam-macam cara. Vape ni dia ada vape pen, ada yang kecil, ada yang besar, macam-macam color, macam pencil box, macam-macam lah. Seronok pula tengok. Tertarik tengok kan. Ya, inovasi. Tapi masalahnya inovasi benda yang tak baik. Jadi perhatikan, tengok dalam beg sekolah mereka, tengokkan kawan-kawan mereka. Pastikan jangan mula langsung sebab kita tak pasti. Kita ingatkan vape saja, tapi kadang-kadang dicampur dengan ganja, minyak ganja yang anak kita pun mungkin tak tahu benda tu ada dalam tu. Jadi dia akan melarut. Bila cek kencing, contohnya JPJ test motor, dia test kencing, dia tahu ada ganja dalam air kencing, contohlah kan. Jadi kita tak mula macam tu. Ibu bapa kena bagi soalan. Lagi satu, tunjukkan contoh yang baik. Ibu bapa kena tunjukkan contoh baik. Kajian-kajian menunjukkan mereka yang merokok atau ini tembakau merokok daripada awal masa kanak-kanak ni, selalu mereka mempunyai contoh. Maknanya mak bapak dia merokok lah, abang dia merokok lah, Pak Long dia merokok lah, Tok Wan dia merokok. Jadi dia dah ada contoh. Jadi dia share je. Ikut-ikutan lah. Kan? Dia share. Dia sharing. Dia share pula tu. Share. Boleh share lagi. Jadi dia tolong belikan rokok lah apa semua. Jadi kalau boleh kita tunjukkan contoh yang baik. Dan juga nombor 3, untuk remaja, masuklah dalam grup-grup ataupun aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Contohnya saya pengurusi UKM Biker, kita ada kumpulan biker motor besar yang 500cc ke atas. Masuk grup-grup macam ni. Yalah, tak semesti 500cc ke atas. Grup kecil pun tak apa. Tapi you masuklah grup badminton, you masuk grup basikal, you masuklah grup-grup sukan supaya you ada aktiviti samping. Bila you bersendiri, you join grup-grup yang tertentu yang tidak hala tuju ni, then you tersangkut. Jadi kalau boleh join grup-grup yang tak semestinya masuk universiti untuk masuk grup ni. Kadang-kadang dekat kampung tu pun ada persatuan-persatuan silat dan sebagainya. Masuk grup-grup seperti ni. Okey, apapun yang penting sekali, permulaan dia jangan nak mulakan. Jangan mula. Kalau nak gunakan alasan vape ni nak berhenti merokok, sebenarnya sokongan daripada masyarakat ataupun ibu bapa penting dalam hal supaya kita dapat mengelakkan remaja ni daripada menghisap vape. Baik, itu tadi kupasan penuh isu penggunaan vape dalam kalangan remaja masa kini. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam program Topik malam ini. Dan bagi remaja di luar sana, ingat merokok dan vape membahayakan kesihatan. Cuba fikirkan sejenak, apakah kesan terhadap orang yang rapat dengan kita, terutama ahli keluarga kita sendiri. Sayangilah diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Saya Khairi Hazwan, kita jumpa lagi dalam Topik Menarik minggu depan. Ingat malam minggu, ingat topik. Assalamualaikum.